Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Ayyuhal mu'minun ittaqullah, usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Tuan-tuan guru, para alim ulama, para asatizah muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Pertamanya kita memanjatkan rasa syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan inayahnya kita masih lagi diberi kesempatan, masih lagi diberi peluang, kelapangan waktu, kesihatan yang baik, sehingga kita sama-sama dapat melaksanakan tuntutan-tuntutan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala insyaallah. InsyaAllah malam ini kita sama-sama duduk berkongsi sedikit ilmu yang dianugerahkan, sedikit ilmu yang dipinjamkan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Mudah-mudahan dengan perkongsian yang sedikit ini kita mendapat keredaan, kita mendapat keampunan, rahmah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala insyaAllah. InsyaAllah malam ini sempena bulan Maulid. Ada orang sebut bulan Maulud. Ada orang sebut bulan Maulid. Ada orang sebut bulan Maulud. Mana satu yang betul kita pun tak tahulah. Maulid ke, Maulud ke. Ada orang kata Maulidin Nabi, ada kata Maulidur Rasul. Mana satu yang betul? Tuan-tuan sebut apa? Maulud. Maulud. Kan? Apa makna Maulid? Apa makna Maulud? Dua perkataan cuma baris berbeza. Satu baris bawah, satu baris atas. Kalau ini pun kita tak faham, kita tak boleh jatuh hukum mengenai sambutan Maulid ni. Maulid ialah sewaktu saat kelahiran Nabi. Sebab dia cantum dengan Nabi, Maulid Nabi, saat waktu kelahiran dia tu dia panggil Maulid. Apa hukumnya? Tak ada hukum. Hukum dia lagi ialah satu lagi dia panggil Maulud. Maulud ialah jasad insan yang lahir itu dia panggil Maulud. Apa hukum? Pun tak ada hukum pun. Dia tak ada hukum pun lah. Maulid dengan Maulud kena beza. Dia ada beza mahram dengan muhrim. Mahram siapa? Muhrim siapa? Kita membelasah haji, kita membedal. Dia ni bukan mahram kamu ni, dia ni bukan muhrim kamu ni. Mana satu tak tahulah. Jadi
Tuan-tuan, malam ni tak adil lah bagi kita setiap tahun nyambut hari kelahiran Nabi ni, cerita tentang ayah, cerita tentang datuk ya. Sampai kan kita ni tak kenal siapa nenek Nabi. Sebab manusia ni ada dua datuk, ada dua nenek. Satu datuk sebelah ayah, satu datuk sebelah ibu. Kan macam tu kan? Satu nenek sebelah ayah, satu nenek sebelah ibu. Yang tuan-tuan ingat ialah datuk sebelah ayah. Siapa nama datuk Nabi? Confirm laju jawab, Abdul Muttalib. Siapa nenek Nabi? Tu lupa tak Ustaz? Bukan lupa, memang tak pernah ambil tahu. Kan? Siapa nama nenek Nabi? Tak ada. Tu nenek belah bapa. Siapa nenek belah ibu? Lagilah aku tak tahu. Maknanya sepanjang kita sambut maulid tu, cerita bapa datuk, bapa datuk, bapa datuk, tak ada belah ibu, tak ada langsung. Tidak lahirnya Muhammad, tidak lahirnya Nabi, melainkan ada dua insan yang mulia ini. Siapa dua insan ni? Bapa dan ibu. Siapa yang paling banyak menghadapi kesulitan? Bapa atau ibu? Ni tuan-tuan. Jadi malam ni kita nak sembang cerita tentang Nabi lahir, insan yang melahirkan Nabi. Bagaimana perjalanan ibu ini melahirkan dan membesarkan anak ini. Bagaimana derita sengsaranya yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini. Derita ibu ni, sengsara ibu ni, dari lahir sampai nak memisahkan susuan ibu ni. Jadi Nabi ni ada ibu, namanya Aminah. Aminah binti Wahab. Nama penuh dia adalah Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah. Apakah dia ni Islam? Semua ni nanti kita tengok jawapan dia. Apakah Aminah ni Islam? Apakah Aminah yang melahirkan anak namanya Muhammad ini Islam? Baik. Dia ni keturunan Zuhrah, yang mana dia ni seorang wanita daripada bangsa Quraisy. Aminah ni ada ibu dia. Nama ibu dia ialah Barrah binti Abdul Uzza bin Qusay bin Kilab bin Murrah. Tadi belah bapa dia ada tak Qusay, ada tak nama Kilab, ada tak nama Murrah? Tadi Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf bin Zuhrah bin Kilab, betul? Bin Murrah. Tiba-tiba belah ibu dia Barrah binti Abdul Uzza bin Qusay bin Kilab bin Murrah. Artinya bapa datuk dengan nenek, moyang dengan nenek ni, dua-dua ni dia ada kena-mengena, dia ada sepupu. Dia bukan orang lain. Aminah ini, Wahab, bapa adalah Wahab bin Abdul Manaf ini, dia berkahwin dengan Barrah binti Abdul Uzza. Barrah binti Abdul Uzza.
dapat anak namanya Aminah binti Wahab. Satu-satunya anak Wahab dengan Barrah ialah Aminah, tak ada anak lain. Dia anak tunggal. Dia tak ada adik beradik. Aminah tak ada adik beradik. Aminah ni, ibu Nabi ni, dia tak ada adik beradik, dia anak tunggal. Aminah ni, dia ni wanita Quraisy yang terbaik daripada segi keturunan, dari sudut kedudukan pada zaman itu. Aminah ni, dia ni yang wanita paling bagus lah. Ada kereta yang lorong sini ni tolong pindah, kerana ada sebuah kereta tadi yang di lorong tepi ni kot, minta tolong alihkan. Ada lori nak masuk. Ada kereta dari lorong tadi kan. Okey, baik. Okey, kita sambung lah. Dia ni keturunan yang baiklah, keturunan yang baik, yang dinikahkan dengan Abdullah bin Abdul Muttalib, bapa Nabi ni. Ini kita maulid kan, nak cerita maulid kan. Tuan-tuan sebelum cerita maulid, tapi tuan-tuan pun tak tahu keturunan Nabi, tak tahulah apa yang tuan-tuan maulid kan, saya pun tak tahulah. Ini nak cerita maulid ni, nak bagi terang, nak bagi jelas. Ada pendapat kata Aminah ni dipelihara oleh bapa saudaranya Wahib bin Abdul Manaf. Dia bukan dipelihara oleh bapa Wahab ni. Kalau tuan-tuan tengok filem Piramli, nama ni ada tak? Abdul Wahib, Abdul Wahub. Betul? Abdul Wahab. Ada 3 kan? Piramli lagi cerdik, ambil nama keturunan Pok ni. Nama dia Abdul Wahib, Abdul Wahab, Abdul Wahub kan. Piramli buat nama lah. Ada pendapat kata Aminah ni dia membesar dengan 4 saudara dia. Nama Abdul Wahib bin Abdul Manaf. Jadi Abdul Muttalib ni datang, bapa Nabi ni datang mengunjungi Wahab bin Abdul Manaf ni, bapaknya Aminah. Nak meminang Aminah untuk dijodohkan dengan anaknya nama Abdullah. Abdullahnya dia ada abang namanya Haris bin Abdul Muttalib. Jadi bila dia masuk Minang, akhirnya Aminah pun dikahwinkan dengan Abdullah ni tadi, dengan bapa Nabi inilah, iaitu Abdullah bin Abdul Muttalib. Nikahlah dia, umur baru 18 tahun. Muda sangat lagi lah, 18 tahun. Kok sekarang 18 tahun apa yang dia retinya? Tak ada apa kan. 18 tahun naik motor gulu-gili nerap kan, Superman lah apa semua tak. 18 tahun. Tapi 18 tahun dulu hebat lah. Orang 18 tahun dulu hebat. Tuan-tuan yang dah lama-lama hidup ni 18 tahun muda-muda tu hebat lah. Orang tua-tua ni masa muda dulu tak macam muda zaman sekarang kan. Muda zaman sekarang ni apa yang dia pandai sangat tak tahulah. Apa yang dia tahu kan. Hulu hilir, terbang sana, terbang sini tu lah. Tapi macam mana tuan-tuan kan, dia mengikut peredaran zaman. Peredaran zaman dulu, tuan-tuan mana ada macam tu. Dulu mana pandai nak bawa motor, nak lempak dekat shopping mall, benda tak ada. Nak dapat bersikal pun susah. Boleh belajar kereta pun pasal orang tua ada kereta, minta tolong basuh kereta. Curi-curi lah bawa tu, pandai bawa kereta. Kalau tak haram tak reti. Zaman sekarang tak payah tuan-tuan. Zaman sekarang keluar je, habis je belajar, kerja je setahun 2 dah beli kereta berlambak kereta tengah jalan ni. Jadi Aminah ni kahwin dengan Abdul Muttalib. Abdullah ni bin Abdul Muttalib ni kahwin lah. Jadi hasil perkongsian tu
Abdullah dengan Aminah ni dapatlah lahirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya anak Abdullah dengan Aminah, dia tak ada adik-beradik yang lain, hanya ada Nabi Muhammad sahaja. Namun Abdullah ni bapa dia meninggal dunia ketika mana Nabi Muhammad berusia dalam kandungan baru 2 bulan. Waktu tu lepas dia kahwin, Abdullah dengan Aminah ni kahwin 10 hari menurut pendapat ulama. Abdullah meninggalkan Aminah di rumah bapa dia, bukan rumah bapa Aminah, rumah bapa dia Abdul Muttalib. Sebab Abdullah ni pergi berniaga ke Syam. Dari Mekah ke Syam perjalanan lebih daripada 500 km. Jauh lah. Waktu itu tak ada speed train, tak ada. Bas pun tak ada, apa pun tak ada. Rentaslah padang pasir, naik gunung, turun gunung, sampai. Sebab kalau kita tengok dari Mekah ke Madinah sahaja perjalanan lebih kurang 500 km. Dari Madinah ke Syam ambil masa berapa ratus kilometer lagi. Jauhlah perjalanan itu. Lepas dia menikah 10 hari, tinggalkan isteri Aminah ni dengan bapa dia, dia pergi berniaga ke Syam. Ini kisah dia lah. Setelah dia berniaga ke Syam, dia tak tahu pun isteri dia mengandung. Sebab baru 10 hari. Baru 10 hari mengandung. Baru 10 hari dia kahwin. Dia belum, dia tak tahu apa lagi lah. Dia tinggalkan bini dia kat bapa dia sendiri. Dia kata, Aminah, engkau duduk sini, aku nak pergi berniaga ke Syam, bawa barang ni. Okey, Aminah pun tinggallah dengan bapa mentua. Kalau ibu-ibu dulu tak mahu lagu tu, sekarang lagi tak mahu kan. Ada pula kau tinggal aku mak bapak kau, apa kau tinggal aku ni mak bapak aku, mama aku kan. Itu ibu-ibu lah kan. Ibu-ibu ni kan dia suka membantah lah. Dia tak mahu dia tu kan. Oh, tak nak dia tinggal sini, baik saya tinggal mama saya kan. Tapi Aminah ni jenis orang yang baik, yang bagus. Suami dia kata kau duduk sini, duduk di situ. Tak ada lah dia kata, tak nak lah, tak ada. Itu tak macam ibu-ibu sekarang ni. Ibu-ibu sekarang ni melawan. Bukan ibu-ibu ni lah, tapi sama lah. Dia cuma kadang-kadang itulah, tinggallah dia. Pergilah Abdullah berniaga ke Syam, habis berniaga di Syam, datang kabilah daripada Mekah nak berniaga ke Syam, jumpa Abdullah. Abdullah, isteri kau mengandung. Ya ke? Ya mengandung. Oh, Abdullah kata aku nak balik lah. Tapi belum boleh balik sebab berniaga barang belum habis. Kena habis barang dulu baru boleh balik. Nah, inilah kisah perjalanan dia ni. Kemudian bila dah mengandung berapa bulan, perjalanan Abdullah nak balik ke Mekah, singgah ke Madinah, jatuh sakit di Madinah. Kenapa Abdullah singgah di Madinah ni? Pasal keluarga belah ayah dia, Abdul Muttalib ini, daripada keturunan Najjar, dia ada duduk di Madinah. Keluarga dia banyak di Madinah lah. Walaupun Abdul Muttalib duduk di Mekah, tapi keturunan dia, keturunan Najjar, ada di Madinah. Macam tuan-tuan lah orang Johor. Orang Johor, tapi adalah adik-beradik belah kat Pahang ke mana-mana. Habis ramailah kat situ. Pasal pergi duduk sana dulu. Sampailah di Madinah, Abdullah ni ziarah-ziarah, jatuh sakit. Jatuh sakit membawa kepada kematian. Waktu Abdullah meninggalkan Aminah ni tadi, yang 10 hari itu, kemudian Aminah mengandung, beberapa bulan Abdullah telah meninggal. Muda lagi di Madinah, meninggallah di Madinah. Jadi Allah Ta'ala beri kekuatan pada Aminah. Sebab bayangkan tuan-tuan,
Aminah ni ditinggalkan sewaktu selepas 10 hari pernikahan. Sampai mati, sampai meninggal, tak jumpa suami dah. Habis. Stop. Tuan-tuan, orang mati tak dapat tengok. Last tengok waktu nak pergi ke Syam. Saya bila teringat kisah ni, saya teringat kisah Covid. Bila orang meninggal Covid, saya uruskan jenazah. Tengok ahli waris dekat jauh kan. Nak tengok tak dapat. Masuk hospital tak boleh tengok. Habis. Sampailah dikebumikan. Saya rasa macam nak tanggal baju PPE ni, nak bagi dia pakai. Kau pergi tengoklah mak kau. Kau pergi tengoklah isteri kau, pergi tengok suami kau. Sampai tahap tu tuan-tuan. Saya nguruskan jenazah Covid, balik dari sini dululah. Yang tuan-tuan kecoh kata saya bawa Covid dulu. Akulah yang kena. Pasal minyak wangi je, pasal aku kena kan. Tu dulu kan. Ya tak, ya dah tuan-tuan tuduh saya bawa Covid, saya buat kerja untuk Covid. Pakai PPE, kapankan jenazah Covid, tayamumkan jenazah Covid, kebumikan jenazah Covid. 2 tahun sampai habis. Saya lah yang angkat jenazah tu. Umur jenazah bergelempangan atas lantai. Waktu itulah first batch tu yang kejap-kejap meninggal, beribu tu, saya lah orang yang ada dalam tu yang angkat. Orang kata, ya ke? Iyalah, saya lah angkat jenazah daripada bawah ni. Ni atas ni penuh dah. Ni bergelempang kat bawah ni. Cari mana satu jenazah. Rasa nak pingsan pada dalam tu, dengan pakai PPE, dengan panas, dengan tak ada aircon. Saya lah angkat, letak atas, tengok muka siapa dia, memang lempah maut. Itu kalau tercolek sikit, kena kulit, dengan saya masuk beg tu. Beg mayat ni, plastik bag ni. 2 tahun saya buat kerja sampai hari ni lah, tapi sekarang tak ada dah. Tapi saya pelik, dulu langsung tak disentuh, sekarang dah boleh peluk-peluk. Waris dah boleh cium-cium jenazah tu. Saya kata tak nak pula Covid ni seram lagi dah. Macam kena bohong gitu. Saya pernah lah alami macam-macam jenazah Covid ni lah. Bila saya teringat cerita ni, saya teringat Covid tu. Bagaimana orang merayu, Ustaz boleh tak saya nak pakai PPE, nak tengok Ustaz. Rasa macam Bila terakhir tengok tuan, saya tengok sebelum mak saya masuk hospital. Berapa lama lah? Dekat sebulan. Langsung tak dapat tengok. Rasa macam nak ambil PPE tu bagi dia, bila tengok mak kau. Tapi tak boleh masa tu. Masa tu tak boleh. Second batch baru boleh lah. Second batch tu Kementerian Kesihatan kata boleh bagi dia pakai PPE, tapi kita pantau dulu. Pakaikan dia PPE, tanya dulu boleh pakai tak boleh pakai. Takut lemas, sekarang dia pula padam. Barulah saya bagi masa tu. Jadi Aminah ni tak dapat tengok sampai sudah suami dia. Tahu-tahu dah meninggal. Bila balik, abang ipar dia ni, Haris bin Abdullah, balik ke Mekah sewaktu daripada menguruskan jenazah adik dia Abdullah ni, nak bagi tahu kepada keluarga dia. Tapi Allah Ta'ala ni Maha Pengasih, Maha Penyayang. Untuk menguatkan semangat kepada Aminah ini, tuan-tuan bayangkan, kalaulah dia tengah mengandung, bagi tahu suami meninggal, tak pernah dapat tengok, takut tuan-tuan apa akan jadi pada kandungan tu. Maka Allah hantar satu bisikan kepada Aminah, wahai Aminah, sesungguhnya engkau mengandungkan pemimpin umat ini.
Jika engkau melahirkannya nanti, maka sebutlah, aku berlindung kepada Tuhan yang esa daripada kejahatan para pendengki, dan namakannya Muhammad. Aminah jadi semangat. Datang semangat Aminah, sebab yang dikandung itu insan yang sangat mulia, yang sangat agung, menjadi pemimpin umat. Semangatlah Aminah ni. Bila Aminah dia semangat, bapa dia, abang ipar dia cerita, suami kau telah meninggal. Aminah dengan tenang. Sebab tak apalah, yang penting aku mengandungkan satu insan yang sangat mulia ni. Kemudian tuan-tuan, mengandunglah dia. Namun beberapa peristiwa besar, keajaiban berlaku di saat Nabi Muhammad SAW sebelum kelahiran beliau, pada tahun di mana dilahirkan. Waktu itu tentera Abrahah memimpin tentera bergajah bagi menyerang kota Mekah. Waktu dia lahir, tentera bergajah ni datang nak serang kota Mekah. Tentera bergajah Abrahah ni dia daripada Yaman, tuan-tuan tahu. Daripada Yaman yang beragama Nasrani. Dia ni penganut agama Nasrani. Mereka ni adalah ahlul kitab, bukan orang musyrik. Dia ahlul kitab. Tuan-tuan bayangkan, yang menjaga kota Mekah orang musyrik. Tetapi kenapa Allah Ta'ala masih menolong orang musyrik ini? Patut dia tolonglah ahlul kitab ni, orang Yaman ni. Kalau kita tengok sepintas lalu, ahlul kitab adalah lebih baik daripada penduduk Mekah. Sebab penduduk Mekah daripada golongan musyrikin, orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah Allah Ta'ala hancurkan orang musyrik, mengangkat ahlul kitab. Tetapi Allah nak tunjukkan kebesaran dia. Apa sebab? Kenapa Allah Ta'ala menurunkan bantuan, memberi kemenangan kepada penduduk Mekah waktu itu? Kenapa? Hancurkanlah. Nama pun orang musyrik. Inilah sebahagian daripada perkara luar biasa. Irhas dipanggil. Luar biasa sebagai permulaan bagi menyambut Nabi Muhammad SAW. Sebab waktu dia datang, tentera Abrahah datang, waktu itu, saat itu ialah hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Maka menyambut Nabi Muhammad yang bakal lahir di bumi Mekah ini, maka Allah Ta'ala memuliakan Baitullah dan disebut juga sebagai rumah Allah. Di Mekah ada Baitullah, lahirnya seorang insan yang namanya Muhammad. Allah Ta'ala nak pelihara dia. Kau tak boleh sentuh, kau tak boleh hancurkan kat sini. Maka selamatlah kota Mekah. Kemudian saat sebelum kelahiran Nabi SAW, sepanjang tempoh kehamilan itu, Aminah tak pernah rasa sakit lah. Tak pernah rasa sakit. Nak tahu sakit orang mengandung ni kena tanya orang perempuan. Orang lelaki tak tahu. Orang lelaki bila cakap dia macam orang sakit, macam orang nak mengandung. Orang mengandung lah, bila kita mengandung, mandai nak bohong kan. Yang orang perempuan pun sakit, macam nak mati sakit. Bila nak mati? Bila pernah rasa mati? Belum pernah rasa mati, tiba-tiba sakit macam nak mati. Bila? Jangan bohong boleh tak? Cuba jangan bohong kan? Sebut je lah sakit. Ini dah sakit macam orang nak mati. Sekejap bila kita rasa mati? Dah pernah rasa? Belum. Habis tu
Kan? Jadi Aminah ni, dia ni tak rasa sakit lah. Satu hari Aminah ni dia cerita kat siapa? Katakan Halimatus Sa'diyah. Dia pergi cerita dekat Halimatus Sa'diyah. Dia kata apa? Demi Allah, saya tidak pernah melihat orang hamil itu mudah, tetapi saya melalui dengan mudah ketika saya mengandungkan Muhammad. Tuan-tuan, Aminah ni Islam kok, sampai dia kata demi Allah, wallahi, dia kata. So itu tuan-tuan jangan heran orang Arab ni, baik Kristian, baik apa, dia sebut wallahi, tu biasalah bagi dia, tu tak ada apa kan. Tapi kalau kita sepelek lah. Jadi setelah dia cakap lagu tu, dia kata tak sakit lah, aku tak sakit langsung mengandungkan ni, kandungan ni. Dia ceritakan Halimah. Jadi lepas beberapa bulan Aminah mengandungkan Nabi ni, tibalah saat kelahiran Nabi Muhammad ni lah. Nabi Muhammad ni dia lahir pada pagi Isnin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 570 Masihi. Semasa Nabi ni lahir, keluar bersama dia cahaya. Cahaya keluar dulu, Nabi keluar kemudian. Ajaib kan? Waktu dia nak lahir, cahaya dah terpancar. Keluar cahaya ni memancar antara timur dan barat. Sehingga Aminah dapat melihat istana Busra yang terletak jauh di bumi Syam. Bayangkan tuan-tuan, lahir di Mekah, boleh nampak istana Busra di Syam. Tuan-tuan kalau pernah tengok, kalau pernah naik Gua Hira sewaktu berada di Mekah, tuan-tuan masuk dalam gua tu, ada satu lubang. Lubang tu tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok dulu, lubang tu tembus sampai ke Kaabah, boleh nampak Kaabah. Dulu kalau tuan-tuan masuk dalam gua tu, tuan-tuan duduk atas kan, nak turun bawah masuk gua tu kan, yang peliknya badan besar pun boleh masuk gua tu. Ajaib tak ajaibnya kan? Saya naik dah 6 kali tuan. Pasal mula-mula naik tu menggigil lah nak naik kan, tinggi tuan-tuan kan. Saya tengok orang Pakistan tu pikul air selambur, orang kita sampai setengah nak turun dah, tergigil-gigil nak turun. Saya 6 kali sempat naik, 6 kali sempat naik, 2 kali sempat masuk gua tu. Naik, betul tu bawah tu ada satu gua. Gua tu tuan-tuan, dia punya nak masuk tu, dia macam ni batu dia, nak lalu batu ni. Orang besar pun boleh masuk. Tu yang saya heran tu. Masuk jalan tu, keluar jalan tu, tak tersepit pula. Masuklah. Kalau tengok dari situ nampaklah. Macam itulah Aminah ni melahirkan Muhammad, nampak cahaya ni sampai ke Syams. Dia tengok nampak istana Busra di Syams. Punya ajaibnya. Nampaklah. Jadi Nabi Muhammad ni pun lahirlah. Tapi dia bukan lahir rumah bapa mertua je. Dia lahir di rumah pak saudara Nabi ni, Abu Talib ni. Dia lahir di rumah Abu Talib, disambut oleh bidan yang bernama, siapa nama bidan dia? Bidan Nabi siapa? Siapa yang nyambut dia? Mesti ada bidan dia. Ibu-ibu tak tahu tak? Kita tahu nyambut, takkan tak tahu. Nama dia Asy-Syifa. Asy-Syifa ni siapa? Asy-Syifa ni ialah ibu kepada Abdurrahman bin Auf. Asy-Syifa ni lah yang nyambut Nabi. Dialah tangan yang memegang, orang pertama yang pegang tubuh jasad Nabi. Dia sambut tu. Nama dia Asy-Syifa, iaitu ibu kepada Abdurrahman bin Auf.
Jadi Aminah ni melahirkan Nabi Muhammad di rumah abang ipar, tanpa suami di sisi dia, tanpa ada suami sebab suami dah meninggal. Ulama menukilkan terdapat beberapa kejadian luar biasa yang mengiringi kelahiran Nabi ini. Pertama, istana Kisra Parsi bergoncang, dan istana Kisra Parsi ini dia ada 14 daripada lengkungan gerbang. 14 lengkungan gerbang itu tumbang. Istana Kisra Parsi, hari dia lahir itu. Kedua, terpadamnya api sembahan orang Majusi di Parsi. Api yang berlaku di Parsi yang besar menjadi sembahan orang-orang Majusi ini tiba-tiba padam. Padam. Ini dua peristiwa besar ketika Nabi SAW lahir. Tuan-tuan, ni cerita ni panjang tuan-tuan. Kita sampai malam ni lewat sikit lah, pukul 11 macam tu habis. Isyak azan. Azan, ambil masa azan dah, pukul 12 dah habis. Azan. Baik, kita sambung sekarang. Saat dia dilahirkan,
awal selepas kelahiran dia, perkara yang mula-mula lepas dia lahir ni, Aminah, apa Aminah buat? Dia bagi tahu, memberi tahu kelahiran itu kepada Abdul Muttalib. Ya. Dia bagi tahu kepada bapak mentua dia, Abdul Muttalib ni. Jadi Abdul Muttalib ni bila dengar je, dia segera datang menemui menantu dia lah, Aminah ni, dan cucu dia. Dia pergi tengoklah cucu dia. Dia kata, ya, saya dah melahirkan anak. Datanglah dia tengok Aminah dan cucu dia. Apa yang dia buat? Dia dakap Nabi Muhammad ini ke dada dia. Di saat dia dakap itu, dia teringatkan anak dia Abdullah yang meninggal dunia ketika di Madinah. Lepas Abdul Muttalib bawa Nabi, lepas tu dia bawa Nabi Muhammad ni ke Kaabah. Bawa ke Kaabah, berdoalah dan bersyukur atas kelahiran cucu tu. Dipusing kat Kaabah tu, dia berdoa. Kemudian dia menamakan cucunya dengan nama Muhammad, yang membawa maksud terpuji. Padahal Aminah dah tahu dah. Sebab sebelum itu dia dapat bisikkan nama budak ni yang dalam kandungan ni, kau letak nama dia Muhammad. Dia tak cakap pun pada bapaknya, bapak mentua dia. Tiba-tiba Abdul Muttalib ambil cucu dia ni, peluk cucu dia, pergi bawa dekat Kaabah, pusing Kaabah. Dia berdoa dekat Kaabah. Dia kata, aku letakkan nama cucu aku ni dengan nama Muhammad. Mana ada orang Arab Quraisy meletakkan nama Muhammad? Pelik. Kemudian orang tanya Abdul Muttalib, Abdul Muttalib, dia kata, kenapa kau letak nama cucu kau tu Muhammad? Abdul Muttalib kata, aku mahu Allah yang berada di langit memujinya, dan manusia yang ada di bumi pun memujinya. Ada niat, tuan-tuan. Sebab itu kita nak bagi nama anak kena ada niat. Apa niat kita? Aku letak nama anak aku ni pasal apa? Nama ni pasal biar anak aku ni jadi anak yang cerdik. Pasal apa nama anak aku ni? Biar anak aku jadi anak yang soleh. Kita mana ada lagu tu kan? Kita letak nama tu sedap sebut je. Sedap nyebut. Panjang bergulung tak apa, jadi sedap nyebutnya. Sampai habis kotak komputer, bincang bab nama pun kat sebulan. Nama ni tak sesuai, nama ni tak sedap, nama ni tak sedap, kan? Sebab itu sekarang mana ada nama pendek-pendek, kan? Ada nama pendek-pendek. Siapa nama anak kak? Nama Zainab ya, anak tu. Dan nama orang tua, orang dulu-dulu, sekarang tak ada lah. Mana ada nama Hafsah, payah. Nama dia Fatimah, susah. Tapi Abdul Muttalib ini, dia letak nama tu ada sebab. Dia mengharapkan Allah Ta'ala puji ni Muhammad ini. Dan dia nak mengharapkan makhluk kat muka bumi ni pun puji Muhammad ini. Lepas tu, pada hari yang ketujuh, Abdul Muttalib menyembelih binatang sebagai adat orang Arab. Ini adat orang Arab. Kalau kita sekarang letak satu kaedah namanya akikah. Lepas 7 hari, buh nama akikah. Sekarang ni orang ramai buat akikah kat Mekah. Saya setiap kali pergi Mekah bawa nama orang nak akikah. Tak tahulah apa sebab nak akikah kat Mekah tu. Murah ke? Sebab nak ambil berkat ke? Wallahu'alam. Saya kadang-kadang nak pergi umrah, saya bagi tahu, siapa nak akikah kat Mekah? Berebut, tuan-tuan. Oh, saya nak buat akikah lah Ustaz, nak akikah anak saya, cucu saya. Kenapa buat di Mekah? Biar berkat lah, suka hati dek kau lah kan. Tapi sebenarnya murah tu betulnya kan. Macam kambing kat sini dekat berapa ratus ribu kan. Sana baru 600, 500 kan. Kadang-kadang 500. Saya sendiri pergi tempat penyembelihan tu lah, yang dipanggil kilo asyara, dia panggil kilo asyara ni, dia panggil kilometer 10. Saya setiap kali saya pergi umrah, saya akan bawa nama-nama ni pergi beli kambing kat situ.
suruh Pak Arab tu sembelih. Arab sembelih tak macam orang Melayu menyembelih. Orang Melayu menyembelih macam gaji. Takut tengok. Nak betul menyembelih. Lah, kesian kambing tu. Kalau belah Arab saya tengok, saya ada tangkap video kan. Dia seorang je pegang kambing tu. Baliknya kambing tu, pisau dia panjang tu je. Kita punya pisau, itu pun macam gergaji. Ini nak putih leher ke apa? Orang suruh putih urat 3 je, kita sampai 1 leher nak putih. Dia tak ada, sekali tarik je. Salah. Dah. Baru ni saya buat beberapa ekor, sekejap tuan. Pegang, sebut nama, Bismillahirrahmanirrahim. Ni akikah si Fulan binti si Fulan sekian. Allahu Akbar. Serah, tarik sekali. Tak payah asah-asah pisau. 10 ekor tu satu pisau tu je. Kita kejap-kejap asah. Tapi pisau macam potong roti kat aku tengok. Pisau macam potong gergaji kayu juga. Sian kawan tu kan. Sebab kita tak expert menyembelih tu. Saya selalulah buat tuan-tuan. Saya pergi umrah bawa jemaah. Okey, saya tanya, siapa nak buat umrah? Siapa nak buat akikah? Saya nak pergi umrah ni. Siapa nak boleh bagi tahu saya buatkan di sana kan. Kambing biasanya 500 ke 600 lah. Kan? Ada orang buat kibas, ada orang buat unta kan. Kita orang Melayu tak makan sangat unta, orang Arab tak apalah. Kita korban pun korban unta kan. Padahal kita bukan makan unta pun kan. Unta paling mahal tuan-tuan, unta yang paling muda. Paling muda paling mahal. Kambing paling kecil paling mahal. Sebab daging dia sedap. Saya selalu buatlah. Setiap kali pergi, saya baru balik di umrah ni, saya baru buat ni berapa ekor, dekat 10 ekor kan. Dia orang kirim kan, buat untuk cucu, buat untuk anak lah, macam-macam lah kan. Sebab murah lagi pun kan. Sini 1000 sekor, gagap nak buat ni. Kena 3 orang 3000, bercakap seorang tepi jalan kan. Kat sana murah sikit kan beli. Jadi tuan-tuan, rupanya bukan akikah tu bukan baru. Zaman Abdul Muttalib lagi tuan-tuan, belum Nabi lahir. Waktu Nabi lahir tu dah ada dah orang Arab buat. Lepas 7 hari sembelih. Melih binatang. Seluruh keluarga keturunan dia ni, Hashim ni, seronoklah, gembira kelahiran. Yang tu tuan-tuan selalu marhaban tu. Yang tuan-tuan berjanji tu, yang ulama karang tu kan, menyambut kelahiran dia lah tu, seronok. Dendangkanlah qasidah, dendangkanlah berjanji ni kan. Cuma sekarang kurang sikit lah kan. Sekarang ni sebab budak-budak muda dah tak minat sangat. Dulu muda-muda minat. Sekarang orang muda tak minat itu kan. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dah tak minat kan. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri. Yang tu kan. Lepas tu tak faham, tu yang tak seronok tu. Kalau faham seronok lah kan. Jadi tuan-tuan, seronoklah orang Arab ni, Nabi lahir ni, keturunan Hashim ni. Termasuklah siapa? Termasuklah Abu Lahab. Abu Lahab ni punya seronok dia, dapat tahu kelahiran Muhammad ni, seronok punya pasal apa dia buatnya? Dia merdekakan Suwaibah. Suwaibah al-Aslamiyah ni hamba kepada Abu Lahab. Waktu Nabi lahir, dibebaskan Suwaibah ni, dimerdekakan Suwaibah. Dan ada meriwayat mengatakan Suwaibah ini pernah menyusukan Muhammad. Sebelum Halimatus Sa'diyah, dia disusukan oleh Suwaibah bin Aslamiyah. Suwaibah al-Aslamiyah ni hamba, tapi dia nyusukan Nabi Muhammad tapi tak lama. Jadi orang Arab ni seronoklah, punya seronok Nabi lahir tuan-tuan. Termasuk pak saudara dia, Abu Lahab ni. Last kali Abu Lahab nentang dia lah. Dia ni punya seronok orang Arab ni lahir.
buatlah, berdendanglah dia, mendendangkan macam-macam lah. Marhaban, marhaban ya Rasulullah. Ya marhaban ya ummah marhaban. Dendangkan. Anta syamsun, anta badrun, ya marhaban ya ummah marhaban. Sunuk punya pasal Nabi lahir, Muhammad ni lahir, anak buah dia lahir. Oh, seronok gembira lah dia. Membesarlah Nabi Muhammad di kalangan pak saudara sebelah ayah. Sebab belah ibu tak ada adik-beradik. Sebelah ibu ada ibunya nama Aminah. Itulah satu-satunya dia. Dia tak ada pak saudara, dia tak ada mak saudara. Dia ada, itulah sebelah bapa dia, sebelah Abdul Muttalib, sebelah Abdullah ni. Jadi bila dia dah besar, tinggallah Nabi Muhammad ni seorang-seorang dia lah, anak tunggal. Sebab lepas dia lahir, tak ada dah, bapa dah meninggal. Aminah tak kahwin lagi dah. Aminah membesarkan Muhammad ini. Oleh sebab Nabi Muhammad ni tak memiliki bapa saudara ataupun ibu saudara daripada sebelah ibu, dia besarlah dalam kalangan dengan Aminah dan dengan ibu ni. Jadi seorang daripada keturunan Az-Zuhrah sebelah ibu ni pernah ngakulah, dia kata kami adalah bapa saudara kepada Muhammad. Tapi dia bukan sebenarnya. Jadi Aminah ni tadi yang dikatakan melahirkan Nabi Muhammad SAW, membesarkanlah Nabi Muhammad dengan penuh kasih sayang. Duduklah dengan ibu dia, tetapi jangka hayat tak berapa lama. Duduk kat situ, ibu Nabi ni bila anak dah besar, teringinlah nak pergi ziarah kubur suami dia di Madinah. Jauh tuan-tuan, 500 km. Sikit gitu anak, sikit gitu. Sebab saya pun tak lama-lama, sebab saya pun nak balik KL lah ni kan. Tak habis, kita sambunglah tahun depan. Ya, sambung tahun depan lah kan. Sebab cerita ni panjang tuan. Tuan-tuan je Madrul Rasul 40 minit. Ya, saya dulu Madrul Rasul 3 hari kan. 3 hari 3 malam. Sampai habis lah. Sampai dia diangkat jadi Nabi. Kita 40 minit ya, sembang-sembang, lepas tu makan. Talam pun dah siap kat belakang tu. Tinggal nak menjual apa kan. Lepas tu tanya siapa nenek Nabi, nganggur. Itu belum tanya yang lain tu, baru tanya nenek. Orang Melayu memang 3 je nama yang ada. Kita, bin ayah kita, bin atuk. Lepas tu bin apa lagi? Ada 3 orang tu je lah. Orang kita memang tu je, dia tak kisah keturunan tu. Jadi teringinlah, sebab dah lama kan, Nabi Muhammad pun dah 5 tahun, 6 tahun, teringin nak pergi tengok. Sebab Abdullah dikebumikan di Madinah, di rumahnya An-Nabirah. Tuan-tuan pergi satu tempat namanya An-Nabirah, di situlah dikebumikan. Jadi Aminah pun teringin nak pergi tengok kubur suami dia. Dia pembawa lah Muhammad. Dia bawa lagi seorang pembantu namanya Ummu Aiman. Ummu Aiman ni ialah pengasuh Nabi, pembantu kepada Aminah. Jadi Aminah ni pun meredah perjalanan kira-kira 500 km. Jauh tuan-tuan. 500 km ni dengan Nabi kecil lagi, dengan Ummu Aiman. Jadi Aminah ni pernahlah cerita kat Nabi Muhammad tentang kisah ayah dia, di mana meninggalnya, bila meninggalnya, kat mana kubur dia. Jadi dia pun ceritalah pasal Aminah tahu, pasal Al-Haris bin Abdul Muttalib, abang iparnya, pernah ceritakan Aminah, suami kamu telah disemadikan di rumah An-Nabirah. Nanti kalau kamu pergi ke Madinah ziarah suami engkau pergilah menuju ke An-Nabirah. Pergilah dia, berjalan 3 orang ni, sampailah di rumah di Madinah, menumpanglah di rumah An-Nabirah tu, tempat suami dia dikebumikan. Dia ni penduduk di kalangan Bani Najjar, keturunan Najjar. Jadi Aminah ni menetap di Madinah selama sebulan. Lepas tu
bercadanglah. Dah sebulan pergi ziarah, nak balik ke Mekah. Ketika nak balik, tiba-tiba Aminah ditimpa sakit. Tapi Aminah ni menggagahkan diri dia, aku sakit, aku nak balik ke Mekah. Balik je lah, aku nak balik juga ke Mekah. Dia gagahkan diri dia nak balik. Di awal perjalanan tu, tiba-tiba dia jatuh sakit. Jadi Aminah ni sampai di satu tempat namanya Al-Abwa. Tuan-tuan, dari Madinah ke Mekah atau Mekah ke Madinah ada satu tempat namanya Al-Abwa. Kalau tuan-tuan naik bas lah, ada satu nama kat situ dia panggil Al-Abwa. Tapi sekarang dah banyak orang naik train, tahu-tahu dah sampai 3 jam duduk dalam train tu kan, tak sempat nak pandang kiri kanan. Tapi kalau naik bas sempat lah tengok kereta ke apa ke kan. Seronok lah kan. Kita pun pelik macam mana lah kereta tu boleh hidup kan. Padang pasir dengan pokok tak ada, tapi boleh hidup banyak pula dia tu kan. Maksudnya Allah Ta'ala kan. Tuan-tuan bayang kalau naik bas kan, tepi highway tu kan, tengok orang bagi makan kan. Kita pun pelik, mana kereta tu kan, pokok tak ada, apa tak ada, mana diloncat dah tu. Kalau kat sini okey lah, dah tak ada tempat nak loncat, dia loncat rumah kita. Nah sekarang ni kereta pun dah boleh masuk rumah kan. Sekarang nak masuk dalam rumah dia. Jadi bila Aminah ni sakit, nak tak nak gagah meninggal. Meninggallah satu tempat namanya di Al-Abwa. Tapi ada ulama kata dia bukan tanam di Al-Abwa, malahan dia kata dia ditanam di Mekah. Tapi banyak pendapat lebih mengatakan dia ditanam, dikebumikan di Abwa. Suaminya di An-Nabirah, dia di Abwa. Dia nak balik, sebelum sampai Mekah ada satu tempat namanya Al-Abwa, ditanam kat situlah. Jadi Nabi Muhammad tinggallah dengan Ummu Aiman ni berdua. Dia kena teruskan perjalanan balik, ibu dah meninggal. Waktu itu Nabi Muhammad baru 6 tahun, masih kecil. Jalanlah Ummu Aiman ni dengan Nabi Muhammad. Jadi bila jalan-jalan sampailah balik ke Mekah. Sampailah bertemu dengan pak saudara dia, kemudian bagi tahu ibunya dah meninggal. Jadi pasal itulah tuan-tuan, bila Rasulullah SAW ingat balik semula, bila Rasulullah SAW dah diangkat menjadi Rasul, sewaktu perjalanan dia ke Madinah, dia akan menangis, dia akan minta ziarah kepada Tuhan. Ya Allah, izinkan aku, kata Nabi, untuk menziarahi kubur ibu aku. Allah Ta'ala mengizinkan permintaan Nabi. Namun ada satu permintaan Nabi yang Allah tak izinkan. Apa dia? Nabi kata, izinkan aku mendoakan ibuku. Allah Ta'ala tak izinkan dia. Menjadi satu dalil bahawasanya kenapa Allah Ta'ala tidak mengizinkan Nabi mendoakan ibunya. Akan datang episod tu. Pasal apa dia tak izinkan? Akan datang. Tak boleh lah habisnya lepas setengah dah. Tak boleh lah tuan-tuan. Nasi pun dah siap belum. Jadi dia pun minta izin dekat Allah Ta'ala. Dia kata apa? Dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, dia kata apa? Nabi Muhammad menziarahi kubur ibunya lalu menangis, dan tangisan itu membuat orang lain sekeliling turut menangis. Kemudian Nabi pernah kata, dia kata, saya minta izin kepada Allah bagi menziarahi kubur ibuku, namun dia mengizinkan, tetapi aku minta izin mau minta ampun bagi ibuku, tapi Allah tidak mengizinkan. Kenapa ziarah diizinkan? Kenapa doa tak diizinkan? Episod tu akan datang, episod selanjutnya. Kalau sempat, kalau tak sempat, ni je lah. Datang bulan depan dah tak ada rezeki lah, meninggal kan. Kalau datang bulan depan ke, bisa sambung lah kan. Kisah ni panjang tuan-tuan, bukan pendek kisah ni. Tuan-tuan je baca kisah Nabi ni pendek, ni panjang kisah ni. Setelah ibu dia meninggal, setelah Nabi ziarah, jawab ibu dia, apa yang terjadi selepas itu. Peristiwa ini menjadi bukti bahawa jasad ibu disemandikan di Madinah,
namun tidak dibenarkan Nabi mendoakan minta ampun untuk ibunya, kenapa akan datang? Dengan syok-syok akan datang pula kan, sebab panjang lagi ni, dia panjang, cerita ni panjang lagi. Lepas ni siapa? Pasal apa Allah Ta'ala mula-mula Nabi bapaknya diambil dulu, lepas tu ibu dia diambil. Akan datang, siapa kena ambil tu akan datanglah, siapa kena ambil. Bila akan datanglah, episod akan datang, siri yang seterusnya lah tuan-tuan. Jadi cukup setakat tu 8.30 dah tuan-tuan kan. Sebagai memenuhi permintaan tuan-tuan, saya cerita tentang Nabi ni. Panjang kisah ni tuan-tuan, panjang kisah kelahiran ini tuan-tuan. Tapi tak boleh habislah semalam. Akan datang insya-Allah kita sambung macam mana Nabi balik ke Mekah, duduk dengan datuk dia. Berapa lama dia boleh duduk dengan datuk? Tak lama duduk dengan datuk, datuk lah meninggal. Pasal apa Tuhan ambil dia? Kalau orang kita, orang Melayu kan, meninggal tak bagus budak ni. Semua yang jaga dia semua mati. Kita macam tu kan? Kan? Macam orang perempuan lah, kahwin meninggal suami, tu kahwin lagi meninggal lagi. Tu petanda tak baik tu. Kau jangan nikah dengan perempuan tu, pasal dah dua dah jalan. Kau masuk yang ketiga, jangan kau pun jalan macam tak berani orang. Ada kena mengena, tak ada kena mengena langsung. Tapi orang kita kan macam tu kan, betul tak? Selalu macam tu kan. Bila meninggal dia takut nak kahwin orang tu. Sebab dia kata tak bagus dia tu, membawa musibah. Nabi pun kisah dia ni berlanjutan akan datang. Jadi cukup takat tu, sebab isyak dah masuk, dah lewat, dan ni cukuplah takat tu tuan-tuan. Dan sebelum akhir, saya ada bawa minyak wangi Raudhah Madinah. Jangan calit kan, tak pasal aku kena lagi. Ada wangian Raudhah Madinah asli saya bawa balik baru ni. Saya bawa ada balik kan. Tapi dia sangat wangi lah, lembut dia punya bau. Dan juga kasturi kijang, siapa yang berhajat sekarang adalah kat luar tu saya letakkan. Sebotol harga dia RM10. Siapa berhajat lah wangian Raudhah dan kasturi kijang ni. Tapi kasturi kijang ni siapa bau, dia kata tak sedap lah bau dia ada masalah. Dia ada problem lah, dia ada gangguan. Sebab syaitan, benda-benda tak bagus ni tak suka dengan bauan kasturi ni. Sebab itu Nabi menjadi sunnah kepada Nabi, dia suka menggunakan kasturi, minyak kasturi. Sunnah Nabi, dia suka letakkan waktu nak tidur ke apa ke, dia letakkan kat tubuh dia pakai kasturi ni, wangian kasturi kan. Kita tak suka ke, artinya kita ada masalah lah. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akrimna bil afiyah. Wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.